السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habis, yang sentiasa, yang berterusan, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala kerana terlampau banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka sudah tentu nikmat yang paling besar ialah iman dan Islam dan beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hidup di dunia dengan tidak ada apa-apa, cuma yang kita miliki hanyalah nikmat iman dan Islam, sudah memadai, sudah mencukupi kepada kita untuk kita berjaya di dunia dan akhirat. Sudah mencukupi untuk kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari yang sebenar, hari akhirat. Tetapi kalau kita ada segala-galanya daripada harta benda dunia, tapi tidak ada dalam diri kita iman dan Islam, maka kitalah manusia paling binasa, paling celaka, paling rugi apabila kita balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang terbesar yang secara khususnya yang dikurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nikmat Al-Quran. Nikmat Al-Quran ini adalah nikmat yang agung. Sebuah kitab yang mana daripada segala segi semuanya membawa keuntungan. Membaca, mempelajari, memahami, berkorban untuk dia, memperkembangnya, semuanya jadi keuntungan. Maka janganlah apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak sempat pun mengambil nikmat yang paling besar ini, mengambil anugerah yang paling besar, suatu kitab yang agung, sehingga di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sendiri akan baca Quran, akan baca surah Ar-Rahman. Rugilah kalau kita hidup di dunia ni kita tak bergelut dengan Al-Quran. Biarlah kita bermati-matian belajar Al-Quran, baca Quran. Kita tak mau di hari akhirat nanti kita rugi. Apabila kita bangkit di sana, kita dah nampak mana yang dikatakan kaca, manakah dia permata. Baru kita sedar betapa hebatnya Al-Quran, berapa agungnya orang yang berkawan dengan Al-Quran, orang yang berdamping dengan Al-Quran.
barulah kita sedar pada waktu tu. Tapi waktu tu kalau kita tak sempat, maknanya tak berguna dah, tak ada guna dah. Jadi kita rebutlah peluang untuk berdamping dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini di hari akhirat sebagai pembela yang cukup kuat, pembela yang mana pembelaannya tidak akan ditolak. Maka sebab itu dalam kehidupan dunia ni kita kena sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Dan apabila kita membaca Al-Quran, kita perlu jaga adab-adab Al-Quran ini, adab-adab dalam pembacaan Al-Quran ini, sebab dia kitab yang mulia, kitab yang agung. Jadi kena beradab dengan dia. Maka kata Syekh Muhammad Abdullah Al-Haddad, dia kata inna litilawati adaban zahiratan wa batinah. Ketahuilah, membaca Al-Quran itu ada adab zahir, ada adab batin. ولا يكون عبد من التالين حقيقة الذي تزكو تلاوتهم ويكون من عند الله ممكان حتى يتأدب بتلك الآداب. Satu orang tadi, dia tidak menjadi orang-orang yang sebenar-benar membaca Al-Quran. Dia tidak mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan Al-Quran tadi, melainkan setelah dia membaca dengan jaga adab-adab dia. Dia kata gitu. Jadi untuk kita dapat sebagai pembaca yang sebenar, nak dapat dengan pembacaan Quran kita, nak dapat tempat yang tinggi di sisi Allah SWT, maka kita kena beradab. وكل من قصر فيها ولم يتحقق بها لم تكمل تلاوته ولكنه لا يخلو في تلاوته من ثواب وله فضل على قدره. Dan setiap orang yang mencuaikan adab-adab tadi dan tidak dapat menunaikan sebenar-benar adab tadi, jadi pembacaan dia itu tak berapa nak sempurna lah. Walau bagaimanapun, pembacaan tadi akan tetap mendapat pahala dan untuknya kelebihan atas kadar bacaan dia tadi. Jadi kesimpulan dia apa? Kita Quran ni kena terus baca. Dan kita mempelajari adab dan mengamalkan adab-adab Al-Quran zahir dan batin. Baca terus baca. Kelebihan tetap dapat insya-Allah. Famin ahammil adab wa akidiha ay yakuna at-tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhahul karim. Adab yang paling penting ialah macam mana dia ikhlas dalam pembacaan Al-Quran. Itu penting kali. Kita baca Quran ni cara mata-mata nak cari keridaan Allah. Wa taqarrub ilaihi wal fuz bisawabi, untuk nak menghampirkan diri dengan Allah. Dan kita nak berjaya dengan pembacaan Al-Quran tadi, dengan pahala dia. Wa alla yakuna mura'iyan wala mutasanni'an wala mutazayyinan lil makhluqin wala taliban bitilawati syai'an min al-hududh al-ajilah wal a'radil faniyah az-zailah. Satu lagi, jangan dia baca tu sebab nak menunjuk-nunjuk. Dia perelok bacaan dia, dia pesedap bacaan dia tadi untuk orang, untuk makhluk. Jangan sekali-kali. Jangan dia harapkan daripada bacaan dia tadi habuan-habuan dunia yang akan fana.
yang akan binasa, tapi mengharapkan pahala Allah yang cukup besar bagi pembacaan Al-Quran. Wa ayyakuna mumtali' as-sir hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khushu'ihi waqifun baina yadillah yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa nahahu. Dan ketika dia membaca Quran, jiwanya penuh dengan hati dia penuh dengan keagungan yang berkata-kata, dengan keagungan si yang berkata-kata, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Dia kena rasa macam tu. Dia cuba hadirkan diri dia, hadirkan hati dia, perasaan dia, rasa macam dia baca kalamullah. Seolah-olah dia berada di hadapan Allah Ta'ala, sedang baca satu kitab yang di dalamnya perintah Allah dan tegahan Allah, kata-kata Allah Ta'ala. Rasa macam tu, timbulkan perasaan tu dalam hati ketika membaca Quran. Ini kalamullah. Sahabat-sahabat bila baca kalamullah, dia sebut, dia kata ini adalah kalamullah. Lalu dia menangis terisa-isa sebab dia rasa kalamullah, baca macam baca depan Allah Ta'ala. Mau rasa macam tu. Khadi'an li jalalihi, tunduk kepada kebesarannya. Khashi'al qalbi wal jawarih, tenang segala anggota dan hati dan anggota. Hati itu mau tenang, tumpu. Begitu juga anggota memberi tumpuan. Wa haqqun liman 'arafa al-Qur'an wa 'arafa al-mutakallim bihi ay yakuna kadhalik wa 'ala atamma min dhalik. Kaifa wa qad qala Allah Ta'ala. Dan sepatutnya orang yang mengenali Al-Quran, betapa hebatnya Al-Quran, dia kenal Al-Quran. Kita ni kenal lah Al-Quran. Kita kenal itu kalamullah, kalam pencipta langit dan bumi sekalian makhluk, sehingga diri kita pun tak boleh buat apa-apa tanpa izinnya. Kita nak angkat tangan, tak, kalau dia tak bagi kita angkat tangan, dia tak cipta kita angkat tangan, tak terangkat. Tu kata kita hanya ada usaha ya, yang bagi jadi Allah. Kita ni usaha nak angkat, tapi yang bagi jadi terangkat apa? Allah. Tu punya hebatnya Allah. Ini kalam dia. Dan orang yang mengenali, yang berucap dengan Quran tadi, maka sudah tentu dia akan berkeadaan sedemikian. Khusyuk dia, takut dia, rasa besar dia, rasa agung dia. Dan yang lebih sempurna daripada itu, bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalaulah kami turunkan Quran ini di atas sebuah bukit, pasti kamu akan melihatnya tunduk, khusyuk dan pecah kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah misalan-misalan yang kami lakukan, kami buat untuk manusia. Mudah-mudahan mereka berfikir. Kalau Quran, kalau bukit ni diberi roh pada dia, lalu diturunkan Al-Quran, maka bukit ni akan pecah, akan khusyuk kepada Allah. Allah Ta'ala buat misal ni supaya kita fikir. Kita fikir macam mana? Betapa hebatnya Quran. Betapa ruginya kita mensia-siakan Al-Quran. Betapa ruginya kita menghabiskan masa kita pada benda lain daripada Al-Quran. Betapa ruginya kita tak belajar Quran. Dia kata, apabila macam inilah keadaan bukit, meskipun dia keras, bukit keras, tetapi kalau diturunkan Al-Quran, dia akan pecah. Bagaimana keadaan manusia yang lemah, yang merupakan makhluk daripada air dan tanah, kalaulah tidak kerana lalainya hati dan kerasnya hati dan kurangnya makrifah, pengenalan kita dengan kebesaran Allah, dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tak rasa apa-apa dengan membaca Al-Quran. Lepas tu kena bina perasaan, kena bina adab-adab membaca Al-Quran dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan orang-orang yang khusyuk di kalangan hamba-Nya ketika membaca kitabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka turun sujud dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti berlaku. Dan mereka turun sujud sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini sifat membaca orang yang mendengar kalam Allah. Mereka terima kalam Allah itu, yakin dengan apa yang ada di dalam kitab Allah, dan mereka membaca dengan penuh perasaan, terkesan dengan firman-firman Allah, sehingga mereka menangis dan bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فالتعظيم والخشوع والخضوع عند تلاوة القرآن من أوصاف المؤمنين الصادقين والعارفين بجلال الله رب العالمين. والغفلة والقسوة والسهو واللهو عند تلاوة القرآن من أوصاف المعرضين المخلصين الذين ضعف إيمانهم وقل يقينهم وخلت قلوبهم من حقائق معرفة الله ومعرفة كلامه. Maka membesar, mengagung dan khusyuk dan tunduk ketika membaca Al-Quran adalah di antara sifat-sifat orang beriman yang benar dan orang yang mengenali dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala
manakala lalai, keras dan lupa, lalai ketika membaca Al-Quran adalah daripada sifat-sifat orang yang berpaling, yang lemah iman mereka dan kurang yakin mereka, kosong hati mereka daripada hakikat-hakikat mengenal Allah dan mengenal kalamnya. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah min dhalik wa min jami'i anwa'il bala' wal mahalik. Kita memohon kepada Allah supaya Allah SWT selamatkan kita daripada perkara itu dan daripada semua bentuk bala-bala dan kebinasaan-kebinasaan. Ini satu adab lah, kira adab baca Quran. Iaitu yang pertama ikhlas, yang kedua baca dengan hadir hati, dengan rasa membesarkan, mengagungkan kalam Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dan berfirman dan firman Dia yang terdapat di dalam Al-Quran tadi. Jadi mudah-mudahan kita dapat berusahalah untuk kita bina dalam diri kita tadi adab-adab membaca Al-Quran secara zahir dan batin. Jadi kita sambung kitab hadis yang berkaitan dengan fiqh lah. Hadis yang berkaitan dengan fiqh, iaitulah berkaitan dengan puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat. Hadis yang ketiga, muka surat 189. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. Artinya hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Berkata Siti Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa ia hingga berkata kami ia tidak berbuka, dan berbuka ia hingga berkata kami ia tidak puasa. Jadi Aisyah beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia berpuasa. Kerak berpuasa ni sampai kami kata Rasulullah ni tak pernah berbuka ni, dia puasa ya. Punya berterusan dia berpuasa tadi. Lama macam kita kata puasa sampai 10 hari. Dia ingat kata tak buka dah Rasulullah ni. Dua puasa lama sangat ni. Dia ingat kata tak buka dah. Dan berbuka ia hingga berkata kami ia tiada puasa. Dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak puasa. Tak puasa, makan hari-hari tak puasa. Lama dia tak puasa sampai kami rasa-rasa dia ni pakai tak puasa dah. Pakai duk berbuka sedia.
Maknanya di sini apa dia? Kadang-kadang Nabi SAW berpuasa lama, kadang-kadang Nabi tak puasa gitu. Dan tidak aku lihat, kata Aisyah, dan tidak aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ia akan puasa sebulan betul-betul selain daripada bulan Ramadan. Aisyah kata dia tak pernah tengok Nabi SAW sempurnakan sebulan puasa melainkan Ramadan. Ramadan saja beliau berpuasa penuh sebulan. Dan tidak pula aku lihat akan dia dalam satu bulan yang lebih banyak dipuasakannya pada bulan Syaban. Dan tidak pula aku lihat akan dia di dalam satu bulan yang lebih banyak dari dipuasakannya pada bulan Syaban. Jadi maknanya Nabi SAW kata Aisyah, aku tak lihat dia paling banyak berpuasa melainkan dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban ni paling banyak hari-harinya baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi maknanya apabila masuk bulan Syaban, maka sangat-sangatlah dituntut kita ni banyak berpuasa. Hari-hari lain, bulan-bulan lain puasa juga, tapi tak sebanyak bulan Syaban lah. Tak sebanyak bulan Syaban. Bulan Syaban lah yang paling banyak sekali berpuasa. Sikit saja hari-hari yang tak berpuasa. Itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz ni kepunyaan Imam Muslim. Min hadihi sallallahu alaihi wasallam, ni fiqh hadis dia. Fiqh hadis min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasradu siyam ahyanan wa yasradu al-fitra ahyanan wa kana yaf'alu ma yaqtadihi al-hal min tajarrudihi 'an al-ashghal fayutabi'u as-sawm wa idha ishtaghala bima yahummuhu min amri al-muslimin taba'a al-iftar. Jadi dia kata fiqh hadis yang dipaham daripada hadis ni antaranya daripada pertunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kadang-kadang dia berterusan berpuasa dan kadang-kadang berterusan banyak hari dia tak puasa. Macam tu. Kadang-kadang banyak hari dia berpuasa, terus dia puasa. Ada harinya dia tak puasa langsung sampai berhari-hari. Maka dia kata, syarah ni kata, dia lakukan semua itu mengikut keadaan. Apabila dia sibuk sangat dengan urusan-urusan, apabila dia free daripada, kosong daripada urusan-urusan, maknanya tak buat apa, puasa lah. Tak sibuk dengan perang kan, dengan urusan orang Islam, pergi sana sini, maka dia puasa lah. Duduk dia tempatan kan, tapi mana daripada duduk saja puasa, duduk saja tak sibuk, maka dia terus menerus puasa. Dan apabila beliau sibuk dengan urusan orang-orang Islam, maka berterusan pula tak puasa, pasal duduk sibuk. Ikut keadaan. Kita hadis
yang selanjutnya. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. Itu sebab kadang-kadang hadis ni ada yang Nabi buat, ada yang Nabi suruh. Jadi kita tak boleh kata sunnah tu ialah benda yang Nabi buat. Sebab kadang-kadang ada dia suruh tu pun kira sunnah jugalah. Artinya berkata Abu Dzar, menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya puasa kami di dalam sebulan akan 3 hari, yaitu hari yang ke-13, 14 dan hari yang ke-15. Ini pun satu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat. Kerana fadilatnya besarlah. Hadis riwayat Abu Dzar, menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya puasa kami dalam sebulan akan 3 hari, puasa 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita dalam sebulan puasa 3 hari, yaitu hari yang ke-13, hari 13, hari 14 dan hari 15. 15 hari bulan lah kan. Maka hari ini disebut sebagai Ayyamul Baid. Nah, Ayyamul Baid, Ayyamul Bid, bukan Baid. Ayyamul Bid. Pasal pada hari-hari tadi bulan dia cerah. Ayyamul Baid ni yang panggil hari-hari putih. Putih lah pasal bulan cerah pada tu. Bulan cerah. Hari 13, hari 14, hari 15. Tu panggil hari-hari putih. Sunat kita berpuasa. Kalau kita tak boleh buat 3 hari pada hari-hari itu berturut-turut, kita boleh buat 3 hari dalam sebulan. Yang penting 3 hari. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Hurairah. Abu Hurairah dia kata, "Awsani khalili." Kekasihku telah wasiatkan kepada aku 3 perkara. An usalli ad-duha, an usalli raka'atay ad-duha. Sembahyang 2 rakaat duha. Wa an asuma 3 ayyam fi kulli syahr. Aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa an utira qabla an anam. Dan satu lagi, aku berwitir, sembahyang witir sebelum aku tidur. Itu 3 pesanan yang Abu Hurairah cerita kata Rasulullah pesan ke dia. Sembahyang 2 rakaat duha, puasa 3 hari sebulan. Satu lagi apa? Witir sebelum tidur. Ringkas. Witir paling kurang 1 rakaat. Azam malah sangat nak sembahyang witir. Lepas sembahyang isya 2 rakaat tu, bangkit buat 1 rakaat. Udah panggil witir. Witir ni ganjil lah. Jadi hikmah dia, pasal setiap amalan itu Allah Ta'ala lipatkan 10 kali ganda setiap amalan.
Maka kalau kita puasa 3 hari sebulan, Allah Ta'ala gandakan 10 kali, seolah-olah kita semayang, kita puasa cukup-cukup sebulan. Itu kelebihan dia. Kalau boleh kita, itulah kita kata yang minimal lah, yang kurang. Puasa 3 hari, witir, 2 rakaat duha, itu amalan yang mudah, yang ringkas. Boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi begitulah 2 hadis yang kita telah baca. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi pelajaran pada kita untuk kita amal dan sampaikan, insya-Allah. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.